Kita berdoa 我们同心祷告， kepada Tuhan yang memiliki hidup setiap kami, 主，我们每个人的心中都有主你生命的。 kepada Tuhan yang menciptakan kami, 主啊，是主你创造了我们， kepada Tuhan yang mati untuk kami, 主啊，你为我们使命， kepada Tuhan yang mengizinkan kami menghadap Engkau. 主啊，是你准许我们能够来敬拜你，来朝向你。 Kami memohon firman-Mu saat ini. 主啊，这时候我们求你将你的话语赐下， Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. 恳求你的圣灵临格在我们每个人的心中。 Allah Roh Kudus hadir di hati setiap kami. 主啊，求你的圣灵住在我们每个人的心中， Dan berbicaralah, 对我们说话， bekerjalah. 在我们心里动工。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu. 请坐， Shalom Bapak Ibu. 为弟兄姐妹们平安。 Yu Ping An na? Upeng An Bo? Ya, kita bersyukur bisa beribadah bersama hari ini. 我们很感恩，今天早上我们能够一起来敬拜神。 Tema kita hari ini adalah Jehovah Rafa. 我们今天的主题是耶和华拉法。 Ya, ini bahasa Ibrani Bapak Ibu ya. 弟兄姐妹们，这是希伯来文 Artinya apa Bapak Ibu? 的意思是什么呢？ Artinya apa? Tuhan, Tuhan penyembuh ya. 是耶和华是医治的神。 Yehovah itu the Son. Nah, pintar Mandarin juga saya ya. Coba sekali lagi Bapak Ibu ya. Tuhan penyembuh. 耶和华医治的神。 Yehovah itu the Son. Ya, kita yakin Allah kita adalah Allah penyembuh. 我们深信我们的上帝是一位医治的神。 Mari kita membaca Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan. Pertama kita baca Mazmur dulu. Udah ada di Hansa Plus setiap kita. 我们来看呢一段的经文，在诗篇第147篇。 Melihat Hansa Plus ini mengingatkan kita bahwa Allah akan menyembuhkan kita. 我们看到这一段的经文，我们就可以想到上帝医好伤心的人。 Ya, mari kita membaca bersama dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin boleh ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau bisa dihafal Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi dari Lukas pasal yang ke-13. 我们来看路加福音第13章 Ayat yang ke-10 第4节 sampai ke-17. 到第17节。 Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. 我们每个人看我们的圣经， Karena yang bahasa Indonesia akan baca dari ayat 10 sampai 14. 因为印尼文从第4节读到第14节， Mulai ayat 15 sampai 17 dalam bahasa Mandarin. 15到第17节由中文来读。 Ya, jadi kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." 主说：“假冒为善的人哪，难道你们个人在安息日不解开招上的牛颅牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这18年，不当在安息日解开她的绑吗？”耶稣说这话，他的敌人都惭愧了。众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。 Bicara tentang sakit bungkuk Bapak Ibu, 弟兄姐妹们，主要是谈到这个背部的疼痛， adalah sebuah kondisi yang sangat menderita. 这是一件很令我们痛苦的疾病。 Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 10 menit saja kita bungkuk seperti ini, 如果呢，我们是花4分钟的时间，
弯腰的话， tidak bisa lihat orang lain, 不需要看别人， tidak bisa lihat sekeliling kita, 不能够看周围的事情。 dan itu bertahan 18 tahun. 那么呢，他已经坚持了18年， Sangat menyedihkan. 是在令人很伤痛的 Saya 事 kasih 情。 lihat beberapa Saya kasih lihat contoh dari satu orang namanya Li Hua. 我举一个例子呢，这个人名叫李华， Dia mengalami sakit bungkuk 他得了这个驼背的病， 28 tahun. 28年了。 Bapak Ibu bisa lihat 我们可以看他， betapa menderitanya dia. 他实在呢非常的痛苦， Tidak bisa menegakkan kepalanya. 他的腰呢不能够直， Malah makin lama makin lengket ke kakinya. 甚至呢他的腰呢越来越弯到要到他的脚了。 Setelah dioperasi 4 kali, dia pada akhirnya bisa berdiri tegak. 但经过了4次的动手术之后呢，他能够站直了。 Dan dia sangat senang Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，他非常的开心， Bisa menatap dunia kembali. 因为他能够再次的看这个美丽的世界。 Alkitab memang tidak mencatat perempuan ini bungkuk berapa derajat sih? 圣经没有记载呢，到底这个女人的驼背病到底是有弯到几度呢？ Tapi yang pasti dia tidak dapat menegakkan punggung dan kepalanya. 但是肯定的，她的腰一定不能够直起来，头也不能够抬起头来。 Sampai akhirnya suatu hari Tuhan memanggil dia 直到有一天，主呼召了她， dan berkata kepadanya, 对她说 "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." 女人，你脱离这病了， Yang artinya terbebaslah engkau dari kelemahanmu. 意思是说呢，你已经离开这个软弱的病了， Terlepaslah engkau. 你已经被释放了。 Engkau selama ini telah diikat. 你这一向以来是被捆绑的， Hari ini adalah hari kebebasanmu. 今天是你自由的日子了， Kebebasan dari sakit fisik. 就是你身体上的你脱离了这个身体的疾病，你自由了。 Tubuh yang bungkuk. 你本来是驼背的， Sakit psikis. 就是你身体上的疾病。 Secara jiwa perempuan ini tentu sangat menderita. 这个女人呢，她的心灵一定非常的痛苦。 Apalagi di dalam konteks abad pertama di Timur Tengah Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，尤其是在第一世纪的他们的文化传统里面， Pada saat itu orang-orang memandang seseorang berdasarkan kehormatan dia. 所以呢，就是要人看一个他的这个尊严的话， Kalau mau makan pun duduk menurut orang terhormat, makan duduknya di mana gitu ya. 所以呢，要坐席吃饭的时候，也要看呢，是那些尊贵的人应该坐在什么地方的。 Tubuh ini juga ada tempat terhormat. 然后我们身体呢，也是有尊贵的地方。 Kanan adalah tangan terhormat. 我们的手也是最尊贵的手， Kepala adalah posisi yang paling terhormat. 就是我们头呢，也是最尊贵的。 Kalau ada orang menginjak kepalamu, 如果有人搭了你的头， dia menginjak harga dirimu. 就是他已经搭了你的尊严。 Semakin tinggi posisi organ tubuh, semakin terhormat. 若是呢，我们的这个身体呢最高的地方呢，就是最尊贵的地方。 Berarti kaki kurang terhormat. 是不是呢？这个脚呢不尊 Nah, 贵呢？ kira-kira begitulah ya. 大概是这样吧。 Jadi kalau ini kepala yang terhormat ditundukkan, 如果呢是最尊贵的头呢，但是现在是低下来了， berarti di hadapan orang lain 就是说呢，在人的面前， dia meletakkan harga dirinya. 就是他放下他的尊严了， Dia menjadi tidak terhormat. 他被人他不受人的尊重了。 Itulah posisi budak Bapak Ibu. 这就是呢过去的这个奴隶的地位。 Dan budak dalam pandangan masyarakat tentu tidak terhormat. 是的，在当时的人看这个奴隶呢是不看重他们的，不受尊重的。 Dan perempuan ini tentu sudah mendapatkan banyak hinaan. 相信的这个女人呢，已经被很多人轻视了。 Secara psikis udah begitu banyak luka hati dia. 就在她的心灵深处已经受伤了。 Bukan hanya orang lain menghina dia. 不但是别人呢轻视她， Dia pun kemungkinan besar menghina dirinya sendiri. 有可能呢她也是看不起自己了。 Kenapa saya seperti ini? 为什么我会这样子呢？ Terbungkuk seperti hewan. 我驼背到这样子，好像这个动物一样， Sangat hina.
我真的很卑贱。 Jadi perempuan ini mengalami sakit secara kejiwaan, 所以这个女人的心灵也是受伤了， luka hati. 她的心受伤了。 Dan Alkitab mencatat perempuan ini diikat oleh setan. 所以圣经也记载呢，这个女人是被撒旦捆绑的， Setan ini mengikat fisiknya sehingga dia nggak bisa berdiri tegak. 因为这个撒旦捆绑了她的身体，使她不能够站直起来。 Dia mengalami segala aspek kesakitan. 可以说呢，她全身呢都是受到痛的。 Jadi ketika Tuhan membebaskan dia, 所以当主让释放了她的时候， maka Tuhan membebaskan segala aspek Bapak Ibu. 所以是主正在解开她一切的捆绑。 Dan seperti inilah Allah selama ini bekerja sebagai penyembuh. 所以呢，就是这样呢，我们的主耶稣被称为是医治的主。 Tuhan menyembuhkan bukan hanya secara fisik Bapak Ibu, 弟兄姐妹们，主耶稣所医治的不单只是身体上的疾病， tapi juga secara psikis dan rohani. 他也是医治了我们这个心灵以及我们灵命的病 Segala macam sakit penyakit fisik. 啊。我们在身体上任何一种疾病， Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk disembuhkan. 对主呢没有难成事，就对主没有不能够医好的， Dia yang memerintah alam semesta. 因为他掌管宇宙万物， Masakan tidak mungkin menyembuhkan sakit. 怎么可能不能够医好人的疾病呢？ Orang buta melihat, 瞎子看得见， orang lumpuh berjalan, 瘸子能够行走， orang bisu bisa berkata-kata, 哑巴能够说话， orang tuli mendengar, 瞎子听见， yang sakit kanker disembuhkan. 而且得了癌症的人也得了医治， Semua dapat dia sembuhkan. 每一个疾病主都能够医治。 Tuhan juga menyembuhkan jiwa kita. 主也医好了我们的心灵， Hati yang terluka. 就是我们受伤的心， Seperti ayat ini. 就是刚才我们所读的经文一样。 Bapak Ibu lihatlah. 我们看， Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. 他医好伤心的人。 Patah hati ini adalah hati yang hancur. 这个伤心呢，就是说那破碎的心， Hati yang dihancurkan. 就是呢他心已经破碎了， Hati yang diinjak-injak orang. 是他的心被人践踏了， Hati yang dirobek-robek orang. 是被人撕碎了的， Hati yang ditusuk-tusuk orang. 被人呢用针扎了的。 Saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami itu tidak. 我不知道你们是否有经历到这样的事情。 Ketika kita disakiti, 当别人弄伤了我们的心， maka Tuhan katakan dia sembuhkan kita. 耶和华说他医好我们的心，伤心 Dia 的心， balut luka kita. 搞好他们的伤处。 Ya, seperti Hansaplast kan kita pakai balut untuk tangan kita yang terluka. 就像呢这个粘胶一样，它能够裹住我们的伤口。 Membalut luka berarti Tuhan merawat kita. 裹好伤处呢，意思是说主看顾我们， Personal touch menyentuh kita secara personal. 就是呢他个人的医治我们。 Tuhan bisa aja ngomong sembuh, 主可以说呢我医治你， tapi dia mau menyentuh kita, 但是他愿意触摸我们， merawat kita. 看顾我们， Luka itu disterilkan, dibersihkan. 而且他会弄清洁我们的伤 Udah 口。 bersih taruh obat, 他用药呢，他放药， baru balut. 然后再次的裹好它。 Itu cara Tuhan merawat luka hati kita. 这就是主呢医好我们伤心的态度。 Kalau kita sendiri luka hati, kita main langsung balut aja. 如果我们自己弄伤了，是我们自己裹好， Bernanah jadinya. 但是它会生那个脓疮。 Tapi kok Tuhan menyembuhkan, dia rawat sedemikian rupa hati kita. 但是如是主医治的话，那么他就这么的看顾、照顾，很细心的照顾， Lalu menyuruh kita mengampuni. 然后要叫我们去饶恕。 Seperti itulah dia merawat kita. 他就是这样子的看顾我们， Lalu Tuhan sembuhkan sakit rohani kita. 而且就是主医好了我们这个灵命的疾病。 Ya, Bapak Ibu kita baca bersama dalam bahasa Indonesia ayat ini ya. 我们 Yuk 一起来 sama-sama. 读这一段的经文。 1, 2, 3. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu. Sebab engkaulah Tuhan Allah kami. 你们这被盗的儿女们，回来呀！我要医治你们被盗的病。
Jadi Bapak Ibu, Tuhan menyembuhkan hati yang berpaling dari Tuhan. 所以主要医治我们被盗的儿女， Hati yang tidak mau percaya. 就是不相信的心。 Tuhan mau sentuh dan sembuhkan. 主要触摸我们，而且要医好我们。 Memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan. 他赐下救恩给我们，也赐下快乐给我 Hati 们。 yang ragu-ragu imannya jadi percaya. 那么我们怀疑的心，主让他能够成为一个相信主的心。 Ya, sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun tapi gitu-gitu saja. 已经跟随主几十年了，但是还是这样子而已， Masih sikapnya tidak ada perubahan. 就是他态度没有改变。 Tuhan mau sembuhkan. 主要医好 Seperti itulah dia sembuhkan wanita ini Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，他就是这样的医治这个女人的疾病 Dia，tegakkan tubuhnya. 他使她的身子能够站直， Perempuan ini memandang semesta. 以致呢，这个女人能够观看这个世界。 Dan pertama yang dia pandang adalah Tuhan, bukan? 首先，他所看的就是主， Lalu Tuhan sembuhkan sakit psikisnya 主耶稣医治她的身体上的疾病， dengan memberikan penerimaan kepada perempuan ini. 而且主耶稣医治她的心灵，再次的接纳她。 Tuhan sengaja letakkan tangannya ke atas punggung perempuan ini. 主耶稣故意的把他的手按在这个女人这个驼背的背上， Disentuhnya punggung ini. 就是触摸这个背部。 Perempuan yang tidak mau disentuh orang karena dianggap hina. 这个女人呢，别人不愿意去触摸她，因为觉得她是一个很卑贱的女人。 Lalu Tuhan kasih tahu orang-orang munafik itu 所以主耶稣告诉那些假冒为善的人， yang berkata, ngapain sih harus sembuhin di hari Minggu, datang aja di hari lain, kan banyak hari. 他们说呢，为何你在安息日医好她呢？不是在别的日子还是可以医治她吗？ Yesus bilang dasar munafik. 所以主耶稣说，你们就是假冒为善的人， Hewanmu aja lu lepaskan. 你把你的这个牛啊羊啊，把它放出去， Di hari Sabat lu kasih dia minum makan. 但是你在安息日你还是给他水喝， Kamu bilang sama perempuan ini nunggu lagi. 然后你对这个女人说，你再等吧。 18 tahun dia sudah tersiksa dan terikat. 18年的时间，他受了折磨，已经被捆绑了。 Apakah perempuan ini tidak lebih berharga dari hewanmu? 难道这个女人不比你的这个信主更贵重吗？ Perkataan ini membuat perempuan ini tentu pulih dari sakit psikisnya. 这句话呢，竟令这个女人的心灵呢得着了恢复。 Saya berharga. 我是被尊重的， Saya dicintai. 我是被爱的， Saya diterima. 我是被接纳的。 Seperti itulah Tuhan membalut luka dia. 就是这样的，主裹好他的伤处， Menegakkan bukan hanya punggungnya, 他不但使他的这个背部得以站立起来， tapi 站直， menegakkan harga dirinya, martabatnya. 就是让他的面子、他的尊严能够再次的站立起来。 Lalu Tuhan menyembuhkan rohaninya. 主也是医好他的这个他的属灵的生命。 Tidak tahu kenapa dia diikat oleh setan, Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，我们不知道呢，他为什么会被这个撒旦捆绑？ Tapi Tuhan pulihkan dia kembali 但是主让他能够复原， dan menyebutnya sebagai a daughter of Abraham. 而且称他是亚伯拉罕的后裔， Anak perempuannya Abraham. 就是亚伯拉罕的后裔， Umat kepunyaan Allah 这是属于上帝的子民。 yang memiliki iman seperti Abraham. 他拥有的信心就是像亚伯拉罕的信心。 Tuhan memulihkan kembali kerohaniannya. 主在这里让他的灵命得以恢复。 Tuhan saat ini bertanya kepada setiap kita. 主这时候主这时候问我们每一个人， Maukah Bapak Ibu disembuhkan? 弟兄姐妹们，你要痊愈吗？ Maukah engkau sembuh? 你要痊愈吗？ Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. 唯有生病的人才需要医生。 Ya, nggak sakit ngapain cari dokter ya? 如果不生病了，干嘛去找医生呢？ Jadi orang yang sadar dirinya sakit baru akan mencari Tuhan. 如果人觉悟到自己有病了，他才去找医生。 Kalau dia tahu kerohaniannya bermasalah, minta Tuhan sembuhkan. 如果他知道他的灵命了出了问题，他应该去求主来医治。 Kalau dia tahu dia penuh dengan sakit dan luka hati, 如果他知道自己呢是已经受伤了，心的受 minta 伤 Tuhan 了， sembuhkan. 恳求主医治。 Sakit fisik, minta Tuhan sembuhkan. 如果身体呢病了，我们恳求主医治。 Semua sakit penyakit, Tuhan bertanya pada kita, mau nggak engkau sembuh? 任何的疾病，主问我们，你要痊愈吗？
Kadang kita pikir pertanyaan ini kok lucu gitu ya. 有时候呢，我们会觉得这个问题呢很可笑 Jelas-jelas mau sembuh kok main tanya lagi. 啊。当然，每个人都需要痊愈，为什么还要问我们呢？ Bapak Ibu, ini pertanyaan Yesus kepada seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. 弟兄姐妹们，主耶稣这句话呢是问呢，在伯赛大的那个患瘸子的人， Jelas-jelas orang itu di situ nunggu untuk masuk ke kolam dan sembuh. 很明显的，这个人能够唱在这个池边呢，是为了要得着医治，医好他的疾病。 Lantas untuk apa Yesus bertanya? 但是为什么主耶稣还问这一句话呢？ Yesus ingin orang ini memandang kepada Yesus. 主耶稣希望这个人仰望主耶稣， Menyadari dirinya butuh Tuhan. 让他能觉悟到自己需要主， Dan menyadari bahwa Tuhanlah tempat dia minta tolong. 也明白到这主就是他求帮助的这个主。 Karena tidak semua orang mau minta tolong sama Tuhan Yesus. 因为不是每一个人都要求主的帮助。 Maukah engkau sembuh? 你要痊愈吗？ Ketika kita berkata, mau Tuhan, 主啊，当我们说主啊，我愿意的时候， sembuhkanlah saya. 求你医治我。 Tapi kok gak sembuh-sembuh? 但是呢，为什么我的病没有痊愈呢？ Kenapa sakit fisikku masih gak sembuh Tuhan? Udah ku minta. 主啊，虽然我已经求了，但是为什么我的病还没有好呢？ Hal ini membuat kita harus menyadari mengapa ada sakit penyakit di dunia ini. 所以这件事让我们想到呢，这个世界上为什么会有这个疾病呢？ Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, sejak itulah penyakit masuk ke dunia. 当这个人类亚当夏娃跌入最终的时候呢，这个疾病就已经进入这个世界了。 Ini yang namanya sebab akibat. 就是说呢，因为及结果。 Waktu Tuhan bilang, Adam, Hawa, jangan makan itu buah. 当上帝说呢，亚当夏娃，你们不可以吃这个禁果。 Waktu kamu makan, kamu akan mati. 当你们吃了，你们必定会死， Mati Bapak Ibu. 会死， Fisik mati. 就是身体上的死， Psikis mati. 我们的心灵也会死， Rohani mati. 我们的灵命也会死。 Kenapa mati? 为什么会死呢？ Ketika kita melawan Tuhan, 当我们反抗上帝的时候， kita menolak Allah sumber kehidupan. 因为我们已经拒绝了永生的上帝， Berarti mati. 就是说死了。 Menolak Allah sumber terang. 因为我们拒绝了我们的上帝，他是光的源头， Berarti harus hidup dalam kegelapan. 所以就是说呢，我们要活在这个黑暗里了。 Menolak Allah sumber kebahagiaan. 因为我们拒绝了我们的上帝是快乐的源头， Berarti hidup dalam penderitaan bukan? 意思是说呢，我们就活在这个苦难当中 Itu 了， konsekuensi Bapak Ibu. 这就是后果。 Betapa mengerikannya dosa itu. 所以这个罪呢何等的可 Dan 怕！ sejak itulah dunia harus mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan sampai kematian. 所以呢，自那个时候起呢，这个世界就被罪进入了，这到会进入死亡， Hingga hari ini Bapak Ibu. 这到今天， Baik orang percaya, tidak percaya, semuanya akan mengalami sakit penyakit. 无论是相信主的、不信主的，每一个人都会经历这个疾病。 Lalu kita melihat ada sakit penyakit yang merupakan pencobaan dari iblis. 但是我们来看呢，有些病呢是撒旦的试探， Itulah yang terjadi pada Ayub. 这就是发生在约伯的身上的事 Ingin 情， menjatuhkan iman kita. 这会让他的信心， Dan kemudian yang 使他的信心跌倒。 Dan ketiga adalah ada maksud Tuhan. 但是呢，这是有上帝的旨意。 Lewat sakit ini ada maksud Tuhan. 接着这个疾病呢，上帝有他自己的旨意， Seperti yang tertulis di Yohanes 9 ini. 就是像这个约翰福音第9章里所说的， Ketika murid-murid lihat ada orang buta sejak lahir, 当有一个人呢，他是生来是瞎子的人， murid-murid tanya yang dosa siapa, dia atau orang tua? 然后门徒就问主耶稣呢，到底是这个人犯了罪，还是他的父母犯了 Lalu 罪？ Tuhan bilang ada pekerjaan Tuhan yang hendak dinyatakan lewat dia. 然后主耶稣说呢，主要在这个人身上显出上帝的荣耀来， Ada maksud Tuhan. 有上帝自己的旨意。 Dan ketika sakit fisik kita tidak disembuhkan, 当我们身体上的疾病呢不被医治的时候， Tuhan punya maksudnya. 主有他自己的旨意。 Apa
Apa maksudnya? 他的主的这个旨意是什么呢？ Saya tidak tahu Bapak Ibu. 我不知道， Karena itu bersifat pribadi. 因为这是个人的事情， Setiap kita berbeda-beda. 因为我们每一个人都不一样的。 Dan Tuhan punya maksud yang berbeda-beda untuk kita. 上帝对我们每一个人身上的旨意都是不一样的。 Dalam buku Perjumpaan dengan Kristus 然后有一本书叫做《遇见了基督》， oleh Yohan Candawasa, 就是约翰詹勒所写的。 dia menuliskan kisah seorang perempuan yang bernama Laurie. 然后他写到呢，有一个女人，她名叫劳丽， Laurie ini mengalami sakit autoimun yang namanya rheumatoid arthritis. 所以这个女人呢就生了这么一个的疾病。 Autoimun ini menyerang saraf-saraf dan sangat sakit luar 所 biasa. 以这个疾病呢就会侵入到她的这个身上的这个筋或者这肌肉，令她非常的痛苦。 Dan Laurie mengalami kecelakaan mobil suatu hari. 有一天呢，她遭遇了这个车祸， Tambah sakit. 她更加的痛了身体， Sampai sakitnya luar biasa, dia terus-menerus berkata seperti ini. 因为她太痛了，结果呢，她就说了这么一句话： Dok, sakit ini sangat sakit. 这个痛呢是非常的痛， Bahasa Inggrisnya excruciating. Sangat sakit. 就是激烈的疼痛。 Luar biasa sakit. 这个痛是无法用我们 Bapak 言 Ibu 语 yang 形 nggak 容 kena 所说来 sakit 的这 ini, 个痛。 ya Bapak Ibu kalau sakit biasa aja nggak kena autoimun aja udah sakit ya kan? 如果说呢，我们没有染上这个疾病，我们身上呢有这个痛的时候，有任何别的病的这个痛的时候，我们也会感觉到痛。 Apalagi dia mengalami sakit ini. 尤其是他被染上了这样的一个疾病， Dan ketika dia ulang-ulang ngomong excruciating, 所以他一直在重复说这话的时候， tiba-tiba di dalam hatinya 忽然在他的心里面 muncul sebuah kata yaitu crucify, 就是说出了一句话： salib. Salib. 十字架， Excruciating ini diambil dari kata crucify, salib. 就是十字架。 Saat itulah dia menangis dan mengingat pengorbanan Kristus. 就在这时候，他哭了，然后再想到主耶稣为我们的牺牲。 Sakitku masih nggak seberapa. 我的痛呢，这跟主耶稣比的话，还算不上什么。 Sakitnya Tuhan yang excruciating. 所以主耶稣呢，所受的这个痛是激烈的疼痛， Dan sakitnya dia untuk aku. 他是为了我才受到这样的痛苦。 Dia dibawa kepada pengorbanan Kristus. 然后他把这个疾病呢，再以他的疾病再次的想到主耶稣为他的牺牲。 Jadi setiap penyakit yang dialami ada maksud untuk kita secara pribadi. 所以呢，就是有些疾病呢，是上帝对我们每个人身上有他的旨意， Seperti yang dialami Rasul Paulus, Bapak Ibu. 就如这个使徒保罗所经历的。 Kita lihat bersama dari 2 Korintus ini. 我们 Ya. 来看哥林多后书， Ketika dia minta pada Tuhan berkali-kali untuk disembuhkan dari sakit fisiknya. 当他托着的求主除去他身上的疾病的时候， Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 主对他说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。” Sakit ini membuat Paulus berkata, 这个病，这个痛，让这个保罗是这么的说： justru ketika aku lemah, aku kuat. 就是当我软弱的时候，就是我刚强的时候。 Setiap kita punya jawabannya sendiri apa maksud Tuhan. 所以我们每一个人有自己这个答案，就是主的旨意是什么。 Intinya, 它的核心是呢， jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kondisi apapun. 无论你在任何的情况之下，都不要离开主， Minta Tuhan sembuhkan. 恳求主医治， Minta Tuhan kuatkan. 求主赐给我们力量， Sampai akhir hidup kita bertemu Tuhan. 直到我们最后见主的面。 Aku berdiam di kesunyian, di Ketika kita beriman pada Tuhan, 当我们对主有信心的时候， kebaikmu Bapa, ada berbagai cobaan 会有很各样的试探， membuat kita meninggalkan iman kita. 使我们离开我们的这个信仰。
Apakah itu sakit penyakit, 它指那个是病痛， kesulitan ekonomi, 它只是经济上的困难， atau apa? 它只是孩子的问题。 Saat ini mari kita minta Tuhan 这时候我们恳求主， untuk menjamah hati kita. 求主触摸我们的心。 Maukah engkau sembuh? 你要痊愈吗？ Saya minta Bapak Ibu, 我请弟兄姐妹们， bagi Bapak Ibu yang mau disembuhkan 凡要被主医治的人， secara fisik, 身体、 psikis, 心灵、 rohani, 我们的灵命， saya undang untuk bangkit berdiri. 我请他站起来。 Hanya menunggu. Saya undang bangkit berdiri. 请你们站起来。 Bagi yang mau dijamah oleh Tuhan, 凡要被主医治的人， sakit luka hati kita, 就是我们的疾病，我们受伤的心 sakit，rohani kita. 我们灵命的疾病。 Mari 来吧， kita berdiri. 我们站起来， Kita berdoa di hadapan 我 Tuhan. 们在神的面前向神 Semua 祷告。 kita yang duduk dan berdiri yang di rumah berdoa. 我们在家中的坐着的，我们也一起同心祷 Jamah 告。 ya Tuhan. 主啊，求你触摸我， Katakan sakitmu kepada Tuhan. 然后把你的所生的疾病向主诉说。 Apapun sakitmu, 无论你是得了什么的疾病， minta Tuhan. 恳求主 Jamah aku Tuhan. 医治。 Jamah aku 主 Tuhan. 啊，求主你医治。 Fisikku Tuhan. 主啊，求你触摸我的这个身体， Luka hatiku 我 Tuhan. 受伤的心。 Imanku yang kurang Tuhan. 主啊，我的不够，我的信心不够。 Dosa pergumulanku Tuhan. 主啊，我挣扎的这个罪， Sembuhkan aku 主 Tuhan. 啊，求主你医好。 Masing-masing berdoa. 我们每一个人在心里这么的祷告。 Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Ya Tuhan, 主啊， ketika umat-Mu berdiri di hadapan-Mu, 当你的子民、你的孩子们站在你的面前， meminta Engkau, 主啊，恳求你， memohon kepadamu 向你祈求， untuk Engkau menjamah mereka Tuhan. 主啊，求你触摸他们， Oh Allah Roh Kudus, 圣灵， jamahlah setiap umat-Mu, 主啊，求主你触摸你的每一个儿女们， bagian tubuh yang sakit. 就是我们身体上的疾病。 Jika Engkau berkenan, Engkau sembuhkanlah ya Tuhan. 主啊，若是你愿意的话，求主你医好， Sebab tidak ada mustahil bagi Engkau. 因为在主没有难成的事。 Sembuhkanlah kami seperti perempuan bungkuk ini. 主啊，求主你医好我们，就像这个驼背的女人一样的做痊愈。 Dan balutlah luka kami. 主啊，求主你裹好我们的伤口。 Kami yang disakiti, 主，我们被人弄伤了我们的心， kami yang dihina, 我们是卑微的， luka hati kami. 我们心受伤了。 Engkau sembuhkan. 求主你医好他。 Sembuhkanlah ya Tuhan. 主啊，求主你医治， Ya Allah Roh Kudus berkaryalah. 求你的圣灵在动工。 Terima kasih 谢 Tuhan. 谢主。 Kami mau tetap setia 主，我们要忠心， sampai akhir hidup kami. 我们要忠心到底。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名 kami berdoa. 祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak 请 Ibu. 坐。 Dan tetap setialah kita sampai akhir hidup kita. 让我们忠心到底， Sampai ketemu dengan Tuhan di pintu surga. 一直到天堂见主的面。 Dan Tuhan berkata, 主说 masuklah 进来吧， dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 你与主人一同快乐吧。 Masuklah. 进来， Tidak ada lagi air mata. 不再有眼泪， Tidak ada lagi kematian. 不再有死亡， Tidak ada sakit 没有 penyakit. 不再有疾病。 Masuklah. 进来吧， Tetap setia. 我们要忠心到底。 Amin.